Bila baca kisah Abdul Rahman bin Muljam, orang yang bertanggungjawab bunuh Sayyidina Ali ni. Waktu Sayyidina Ali keluar daripada rumah, masa tu Sayyidina Ali jadi khalifah. Dia keluar daripada rumah nak pergi sembahyang subuh, dia tunggu. Bila Ali keluar aja, dia main dengan parang dia, sambil dia takbir dan sambil dia baca ayat Quran daripada surah Al-Baqarah, dia pagi Sayyidina Ali. Masa dia dihantar nak pergi ke Mesir tu, Umar tulis surat bawa bagi dekat Gubernur Mesir kepada Amr bin Al-As. Bagi surat daripada Amirul Mukminin, khalifah pada masa itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dalam surat tu Umar tulis apa? Umar kata, aku kirim kepada kamu satu orang yang saleh, iaitu Abdul Rahman bin Muljam. Umar tulis dalam surat tu, tolong muliakan dia. Sayyidina Umar tulis dalam surat dekat Amr bin Al-As, tolong muliakan Abdul Rahman bin Muljam ini. Sediakan satu rumah untuk dia tinggal dan menjadi tempat untuk penduduk Mesir belajar Quran daripada dia. Umar tulis surat macam tu. Mana bukan setakat mengiktiraf, disertai dengan satu surat terhadap dia. Dan Abdul Rahman bin Muljam bila sampai di Mesir, dia mengajar orang Mesir dan sebagainya. Dalam pada dia duduk di Mesir, tuan-tuan, tiba-tiba masuk dalam otak dia pemikiran dan fahaman Khawarij, masuk dalam kepala dia. Dia mula duk jadi tak setuju dengan khalifah-khalifah Islam. Dia dah mula dah. Sebab apa? Benda ni dah doktrin masuk. Benda ni dah doktrin masuk dalam kepala dia. Dan akhirnya dia terpengaruh dengan fahaman Khawarij. Khawarij ni, tuan-tuan, mereka ni siapa? Tuan, golongan Khawarij ni. Khawarij ni dia siapa pun dia tak setuju. Hamai siapa pun semua dia tak setuju. Dia yang betul. Ini Khawarij. Benda tu masuk dalam kepala Abdul Rahman bin Muljam, yang kita cerita hebat dia, yang kita cerita dia diiktiraf oleh sahabat-sahabat, oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Cerita ni hak kita duk baca ni, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab, tapi kitab Arab, dia tajuk dia Al-Ghulu Mazahiruhu Asbabuhu Ilajuhu. Muhammad bin Nasir Al-Uraini yang tulis kitab tu. Al-Ghulu maksudnya apa? Melampau, sifat melampau. Tuan boleh tengok dalam Facebook hari ni berapa ramai orang ghulu duduk dalam Facebook ni. Berapa ramai dia duduk atas parti apa, dia duduk atas fahaman apa, tu dia simpan kat dia. Tapi tulisan dia dalam Facebook tu ghulu, melampau. Sampai siapa saja yang tak setuju dengan jalan dia, dia maki sampai tak ada reserve. Kita boleh tengok dalam Facebook, balik sekali boleh baca. Ini sifat al-ghulu, sifat melampau yang Nabi tak mau ada dalam kalangan umat dia. Dan sifat ghulu ini dia mai kok mana, apa sebab yang orang pergi jadi ghulu dan macam mana nak merawat penyakit ghulu ini. Ada buku dia. Tuan-tuan pernah dengar nama Imam Az-Zahabi? Oh, ini orang hebat, tuan-tuan. Dia antara muhaddis, dia antara ulama hadis hebat yang boleh mentakhrijkan hadis. Dia boleh kata hadis ini sahih, dia boleh kata hadis ini hasan. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi tulis di dalam kitab dia tentang Abdul Rahman bin Muljam ni, yang Sayyidina Umar iktiraf dia, hantar dia pergi jadi guru mengajar Quran di Mesir, yang akhirnya dia bunuh Sayyidina Ali ni. Kata Imam Az-Zahabi, dia kata Abdul Rahman bin Muljam ini seorang ahli ibadah yang cukup taat kepada Allah. Imam Az-Zahabi kata, dia punya starting dia macam tu, tetapi sayang, Imam Az-Zahabi tu dia, tetapi sayang, dia kata pasal apa? Akhirnya Abdul Rahman bin Muljam mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati cukup tak elok. Pasal apa? Pasal dia sudah silap pergi bunuh satu orang, iaitu Ali bin Abi Talib. Kalau hang bunuh orang lain pun berdosa, ini hang pergi bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini menantu Nabi yang Nabi pilih untuk menikah dengan anak kesayangan dia, Fatimah binti Rasulillah. Hang pergi bunuh dia. Allahu Akbar. Imam Az-Zahabi kata apa? Sayang satu orang yang bermula dengan satu orang yang berilmu dan kuat ibadah, tiba-tiba berakhir dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Dan kata Imam Az-Zahabi apa dia?
kesian kepada Ibnu Muljam ini. Pasal apa? Pasal dia yakin dia bunuh Sayyidina Ali itu betul. Allahu Akbar. Apa punya fitnah sudah kena dekat dia. Waktu dia bunuh Sayyidina Ali itu, dia bunuh sambil dia baca ayat Quran. Dia yakin kata tindakan dia membunuh Ali ini betul. Hak ni yang kita takut, tuan-tuan. Mukadimah kita mula dengan apa? Dengan tuntutan menuntut ilmu. Nabi SAW kata apa? Siapa yang mendengar hadis, menghafaz hadis, kemudian menyebarkan hadis, Allah janji Allah akan bagi dekat dia muka yang jernih bercahaya. Hadis tu nak cerita apa? Nak suruh kita tuntut ilmu. Akhirnya kita bawa satu contoh apa dia? Orang yang bunuh Sayyidina Ali, nama dia Ibnu Muljam ataupun Abdul Rahman bin Muljam, satu orang yang alim tentang Quran, bahkan diiktiraf oleh sahabat Nabi, oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba dia boleh tergeliat, dia boleh terpesong, dia boleh divert fahaman Islam dia sehingga menyebabkan dia mati dalam keadaan macam tu. Yang ni yang kita takut. Minta Allah tolong kita. Kesimpulan daripada mukadimah kita yang pertama, belajarlah ilmu yang benar dan sahih. Belajar hak betul. Takut tuan-tuan ni hak duk mengaji dah ni macam-macam yang duk ada. Starting cantik, beginning dia cantik, jatuh gaung. Belajarlah ilmu yang benar dan sahih. Dan yang benar itu al-haqqu min rabbikum. Benar itu daripada Tuhan kamu. Yang main daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, buatlah amalan berdasarkan ilmu yang betul. Nak buat apa-apa amalan, cek dulu, pastikan ini memang ada sumber Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga, cuba sedaya upaya ikhlaskan diri. Dengan agama ni kena ikhlas. Tak mau main-main, tak mau wayang-wayang, tak mau drama-drama. Agama ni ikhlas kita dengan Allah. Yang keempat, jauhilah sifat ghulu ataupun sifat melampau. Tak mau. Kita benci satu orang, jangan benci sampai habis. Mungkin satu hari kita suka kat dia. Kita suka dekat orang, jangan suka habis-habis. Mungkin satu hari kita jadi tak setuju dengan dia. Apapun, kita ambil mu'tadil, kita ambil moderate. Sederhana. Yang kelima, banyak akan berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus. Minta Allah janganlah bagi kita diverted, terkeluar daripada jalan lurus. Yang keenam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikurniakan husnul khatimah. Allah bagi dekat kita kesudahan yang cantik.